Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, sesi pada malam ini insya-Allah kita akan bermula pada bab yang keempat. Bab berkenaan dengan penawar penyakit hati. Dan alhamdulillah pada sesi yang lepas kita telah pun huraikan berkenaan dengan mukaddimah bagi bab ini. Dan penawar bagi penyakit hati itu tidak lain dan tidak bukan, terutama sekali adalah kita perlu melakukan taubat. Dan taubat seperti mana yang Al-Imam An-Nawawi nyatakan dalam Riyadhus Shalihin, menghuraikan sedikit. Beliau menyatakan 3 syarat taubat itu diterima. Akan tetapi ulama yang datang kemudian melengkapkan syarat tersebut akhirnya menjadi beberapa. Yang pertama, taubat itu hanya akan diterima oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila ia ikhlas. Ikhlas maksudnya adalah buat perubahan kalaulah perkara tersebut berkaitan dengan perlu dibuat dan dia tak pernah buat, maka dia kena buat kerana Allah Ta'ala. Ataupun perkara tersebut merupakan maksiat yang dia perlu tinggalkan, maka dia tinggalkan kerana Allah Ta'ala. Yang kedua adalah an-nadam, menyesal. Menyesal maksudnya adalah merasakan perkara tersebut adalah suatu dosa. Dan Nabi SAW menyebutkan an-nadamatu minat taubah. Penyesalan merupakan sebahagian daripada taubat. Dan yang ketiga adalah al-iqla'u 'anidz dzunub. Al-iqla' maksudnya mencabut diri kita ataupun pelaku maksiat itu terus. Dan seperti mana yang disebutkan tadi, kalaulah benda tersebut perkara yang perlu dilakukan, selama ini dia tidak lakukan, maka perkara tersebut termasuk maksiat, dia kena terus lakukan. Kalau benda tersebut adalah perkara yang haram, maka dia kena tinggalkan segera. Dan yang keempat adalah al-azmu alla ya'ud. Dia kena berazam untuk tidak melakukan perkara itu kembali. Dan yang kelima adalah taubat itu semua kena dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Pintu taubat tertutup ini ada 2. Satu, apabila ajal maut datang menjelma. Seperti mana hadis yang kita maklum, malam yughargir. Nabi SAW sebut, taubat seseorang itu masih lagi diterima malam yughargir, selagi mana ruh itu tidak sampai ke kita sebut tenggorok. Dan yang kedua adalah taubat itu masih lagi diterima sekiranya matahari masih lagi terbit daripada timur. Baik, kita akan bermula pada muka surat 101. Bertaubat merupakan langkah pertama kepada seseorang yang ingin merawat penyakit hati. Seseorang Islam perlu bertaubat daripada segala kesalahan dan dosa yang dilakukannya, baik besar maupun kecil. Taubat membawa maksud penyesalan yang melahirkan keazaman yang membuatkan seseorang insan kembali melakukan amalan ketaatan setelah melakukan amalan kemaksiatan. Hakikat taubat yang sebenar ialah menyesal kerana melakukan dosa-dosa yang lalu, berhenti dari melakukan dosa pada masa itu juga dan berazam untuk tidak kembali melakukannya pada masa-masa akan datang. Ketiga-tiga perkara di atas perlu ada bagi mengesahkan sesuatu taubat yang dilakukan oleh seseorang. Taubat berlaku di antara 2 muhasabah sebelum taubat dan muhasabah selepas taubat.
muhasabah yang dilakukan selepas daripada taubat akan menjaga keutuhan taubat yang dilakukan sebelumnya. Baik, di antara dalil yang sering kali dibacakan bila membahaskan bab taubat adalah pada surah Tahrim ayat yang ke-8. Dan pada ayat inilah terminologi yang biasa kita dengar, taubat nasuha. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan pada ayat ini taubatan nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ah. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman? Kita semua. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhanmu ayyukaffira 'ankum, memberikan pengampunan ataupun menafikan sayyi'atikum, dosa-dosa kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam syurga tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya sungai. Para ulama berbeza pendapat apakah yang dimaksudkan dengan taubatan nasuha. Bahkan sahabat juga memberikan pendapat apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha. Daripada perkataan nasuha ini, asalnya adalah nasaha. Nasaha maksudnya adalah pure, ai khalasah. Nasaha maksudnya adalah pure. Itu sebab orang Arab kata nasahtul asala. Nasahtu al-asala. Al-asala maksudnya adalah madu. Jadi bila dia katakan nasahtu, aku menasahkan al-asal, aku menyaring madu tersebut supaya yang keluar tu betul-betul madu yang suci, yang tidak ada bahan tambahan daripada madu tersebut. Jadi itu maksud nasaha. Bila kita sebut seseorang itu nasih, dari perkataan nasaha, nasih, isim fa'il kalau dalam bahasa Arabnya, maka ia membawa maksud khalis. Jadi taubat nasuha adalah taubat yang khalis semata-mata kerana Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau menyebutkan, tafsir beliau ada Ma'alimut Tanzil, membawakan beberapa pendapat. Di antaranya adalah pendapat sahabat Umar, Ubay. Katanya, dan juga Mu'adz katanya, ay yatuba thumma la ya'ud ila dhanb kama la ya'ud al-labanu ila ad-dar'. Umar, Ubay dan juga Mu'adz bin Jabal ketika menafsirkan ayat ini, kata mereka ini sahabat yang kibar, kata mereka taubatan nasuha adalah taubat seorang adalah apabila dia bertaubat, dia tidak lagi kembali kepada dosa yang dia pernah lakukan. Seumpama susu. Susu keluar daripada mana? Susu keluar daripada kantung susu. Dia kata seperti mana susu itu tidak boleh lagi kembali kepada kantung susu. Boleh masukkan susu kepada kantung susu lembu tu, apa? Lembu punya susu tu kan, kita masukkan kembali kepada kantungnya. Dia kata mustahil. Maka taubat nasuha adalah taubat yang betul-betul kerana Allah Ta'ala ikhlas dan dia tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ayyakuna al-'abdu nadiman ala ma madha mujma'an ala alla ya'ud fihi. Dia kata bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan taubat nasuha pada ayat ini, maksudnya adalah seorang hamba itu menyesal. Seorang hamba itu menyesal akan kesalahan yang dia lakukan dan dia berazam untuk tidak melakukannya kembali. Maka inilah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, taubat dengan taubat nasuha. Nasuha maksudnya pure, betul-betul nak bertaubat. Bukan kerana sebab apa, tapi kerana Allah Ta'ala. Baik, dalam sebuah hadis, kita lompat terus ke muka surat 103. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan menerusi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu,
menjelaskan Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal yabsutu ini maksudnya adalah menghamparkan ataupun membentangkan, yadahu, tangannya. Maksudnya para ulama mengisbatkan yad dalam banyak nas, dan nas ini tidak terkecuali mengisbatkan maksudnya bagi Allah Ta'ala itu ada tangan yang selayak dengannya. Tetapi sabda Nabi SAW yabsutu yadahu ni maksudnya adalah Allah Ta'ala membukakan tangannya, ai menerima. Bil-lail pada waktu malam liyatuba musi'un nahar, menerima taubat musi'. Musi' ini maksudnya adalah pelaku maksiat, pelaku kesalahan yang buat siang hari, maka Allah Ta'ala bentangkan tangannya. Maksudnya adalah Allah Ta'ala menerima. Siapa yang buat kesalahan pada waktu pagi, bertaubat kepada Allah Ta'ala pada waktu malam, Allah Ta'ala bentangkan tangannya, maksudnya menerima. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membentangkan tangannya, menerima taubat orang yang melakukan maksiat pada waktu malam. Allah Ta'ala terima taubatnya pada waktu siang kalau sekiranya dia bertaubat. Liyatuba musi'ul lail, untuk memberikan taubat, menerima taubat pelaku kejahatan ataupun pelaku maksiat pada waktu malam. Hatta, dan ini yang kita sebutkan tadi, syarat kelima, taubat itu mestilah dilakukan sebelum pintu taubat ditutup. Hatta tatlu asy-syamsu, sehinggalah matahari itu terbit, min maghribiha. Cuma kat situ ada ralat terjemahan. Kalau muslimin muslimat tengok situ, diterjemahkan pada waktu malam sehingga naik waktu fajar. Betul maghrib tu waktu maghrib, tapi maghrib ini maksudnya adalah kita ada syarq dan juga kita ada gharb. Syarq maksudnya timur, gharb maksudnya barat. Jadi dibetulkan terjemahan kat situ, sehinggalah matahari terbit daripada barat. Tak tahulah cetakan baru tu dibaiki ataupun tidak. Muka surat 103. Dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan menerusi Al-Aghar Al-Muzani menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, Allah Ta'ala pesan, bukan Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wahai manusia, tubu, taubatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum, sesungguhnya aku ini bertaubat dalam masa sehari kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Muslimin muslimat hormati Allah sekalian, pada kedua hadis ini sebenarnya ada pengajaran yang sangat besar. Pengajaran yang pertama, kalau kita combine lah hadis ini. Okay. Hadis ini galakkan untuk bertaubat. Macam mana kita faham galakkan untuk bertaubat? Satu, yang kita baca hadis ke atas tu, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rahmat kepada hamba-Nya menerima taubat bila-bila masa. Kalau dia buat kesalahan pada waktu malam, dia boleh taubat kepada Allah Ta'ala pada waktu siang. Kalau dia buat kesalahan pada waktu siang, dia boleh taubat kepada Allah Ta'ala pada waktu malam. Tak kisah masa, tak kisah tempat. Tak perlu pergi ke tempat, mana-mana tempat, betul, tanpa kita nafikan ada tempat yang mustajab, Mekah, Arafah dan sebagainya. Tapi hadis ini menunjukkan bahawa rahmat Allah Ta'ala itu begitu besar, dan Allah Ta'ala terima taubat pada bila-bila masa. Yang kedua, pada hadis ini juga Allah Ta'ala seolah bagi tahu kepada manusia yang melakukan kesalahan, tak kisahlah selambat mana pun kamu bertaubat, aku tetap menerimanya. Okay. Hadis ini menunjukkan, hadis yang ke atas tu menunjukkan bahawa kalaulah manusia itu melewatkan taubatnya, apakah Allah Ta'ala tak terima? Macam cikgu suruh student buat kerja rumah, ataupun pensyarah suruh buat assignment, tugasan, tak lambat.
pensyarah ataupun cikgu tu pun kata, awak tarikh sekian, kalau awak tak hantar, saya tak terima dah, markah kosong. Rahmat Allah Ta'ala kepada manusia, selambat mana pun dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu sebab kita katakan syirik, hatta syirik pun, kalau dia pernah buat syirik dan dia sempat bertaubat daripada kesyirikannya, maka Allah Ta'ala terima. Yang tidak diampunkan itu adalah bila dia mati dalam keadaan syirik, tak sempat bertaubat. Waliyazubillah. Jadi pengajaran kedua pada hadis ini, taubat walaupun lambat Allah Ta'ala tetap terima. Tapi yang afdalnya adalah menyegerakan taubat. Kan banyak orang suruh segera buat itu, segera buat ini. Tapi di antara perkara segera yang biasanya orang terlambat adalah taubat. Baik. Kemudian pada hadis yang di bawah itu menunjukkan bahawa Nabi SAW semulia-mulia insan yang pernah Allah Ta'ala ciptakan pun memohon ampun kepada Allah Ta'ala dalam sehari 100. Sebenarnya kalau kita baca nusus Al-Quran ataupun nusus hadis, kita akan jumpa perkataan 70, kita akan jumpa perkataan 100. Apakah betul 70? Apakah betul 100? Dalam hadis Uqashah tu kan, yang Nabi SAW sebut 70,000 di kalangan umat aku ini akan masuk syurga tanpa hisab. Apakah 70,000 lepas daripada 70,000, 70,000 satu, lepas sudah tak ada dah? Tak perlu ulama menyebutkan. Allah Alam, ini yang zahir dalam nas-nas ini, maksudnya yang lebih rajih adalah ia cuma untuk menunjukkan betapa banyaknya. Bukan maksudnya, oh Nabi buat 100, aku pun buat 100. Tak. Maksudnya Nabi itu nak bagi tahu banyak. 100 kita sebutkan sebagai kinayah, lafaz kiasan. Pun begitu, para ulama menyebutkan taubat Nabi kat sini bukan kerana Nabi pelaku maksiat. Sebenarnya kita pernah sebutkan, Adam AS pernah melakukan kesalahan, tetapi Adam AS bukan pelaku maksiat. Itu beza tu. Melakukan kesalahan dan juga ahli maksiat. Beza dua. Para ulama sebutkan para anbiya ini tidak ada dosa. Maksum kita sebutkan, terpelihara. Tapi apa gunanya Nabi SAW bertaubat, istighfar kepada Allah Ta'ala? Jawapannya adalah untuk menaikkan martabat. Untuk menaikkan martabat baginda SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah satu orang tersalah, katalah selama ni dia makan riba, dia makan rasuah. Rasuah ni antara benda yang merosakkan negara. Katalah dia pernah makan rasuah, riba, ataupun pernah mengumpat, dan dia kata, aku menyesal lah. Baca nas, baca Al-Quran, tengok Allah Ta'ala mencela perbuatan-perbuatan yang maksiat macam mengumpat, mengadu domba, baca hadis. Kemudian dia kata, aku nak bertaubat. Apa perkara pertama yang dia boleh buat? Di antara perkara, katalah ada orang yang kata aku nak taubat, di antara perkara pertama yang dia boleh buat adalah berwuduk, kemudian solat 2 rakaat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Zalim dekat isteri kan, ataupun isteri zalim dekat suami, berlaku dua-dua. Dia tak derhaka kepada suami, ataupun suami culas kepada si isteri, dan dia kata aku nak bertaubat. Dia boleh berwuduk, kemudian solat 2 rakaat. Dan solat ini kita sebut sebagai solat sunat taubat. Ahlul ilm ijma' menyebutkan solat ini masyru'. Solat ini disyariatkan. Baik, saya bacakan hadis tentang solat sunat taubat. Hadis ini hadis yang special. Riwayat daripada Abu Bakar. Selama ni jarang kita jumpa riwayat Abu Bakar. Dan Abu Bakar dalam hadis ini kata apa? Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni di antara, kita tahu di antara insan yang paling rapat dengan Nabi adalah Abu Bakar. Pun begitu, tak banyak riwayat yang kita dengar daripada Abu Bakar disebabkan kesibukan dan juga umur beliau tak begitu panjang. 2 tahun sahaja selepas Nabi meninggal dunia, Abu Bakar meninggal dunia. Dan hadis ini di antara yang beliau riwayatkan. Katanya apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min 'abdin yadhnabu dhanban." Tidaklah ada seorang hamba
berbuat akan suatu dosa. Dosa mana yang kita patut taubat? Muslimat. Dosa mana yang kita patut bertaubat? Semua dosa patut bertaubat. Kita akan baca hadis di bawah ni tentang jangan memperkecilkan hatta walaupun satu dosa. Semua dosa kita kena wajib bertaubat. Fayuhsinut tuhur. Kemudian dia buat satu dosa, kemudian dia memperelokkan bersuci. Maksudnya dia berwuduk elok. Wuduk elok, macam mana nak memperelokkan wuduk? Adalah dengan mengikut sunnah Nabi SAW berwuduk. Kemudian dia pun memperelokkan wuduknya, thumma yaqumu fayusalli rak'atain. Kemudian dia pun bangkit solat 2 rakaat. Ni kita semualah. Saya yang berbicara ini dan juga muslim-muslimat yang mendengar. Kita buat malam ni kan, kita buat malam ni. Lepas habis kuliah ataupun lepas habis solat isyak, malam kita lewat sikit, mungkin nak pergi makan malam ke apa, selesaikan semua urusan, sebelum tidur kita bangkit 2 rakaat, kita taubat kepada Allah Ta'ala. Nanti kita akan bacakan hadis di mana di antara hadis tu ada kritikan sikit, tapi saya sebutkan di antara penghalang seseorang itu dapat rezeki Allah Ta'ala. Rezeki ni ada banyak kan, harta, anak, umur yang panjang, kesihatan, rezeki macam-macam. Di antara penyebab dia itu terhalang mendapatkan rezeki adalah kerana kemaksiatan. Dan benda tersebut kita boleh tebus dengan taubat. Baik, kemudian Nabi SAW pada hadis ini menyebutkan, thumma yastaghfirullah. Kemudian dia selesai 2 rakaat, kemudian dia kata astaghfirullah, astaghfirullah. Tak perlukan wirid yang pelik-pelik. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, apa hukum manzil ini, apa hukum wirid ini? Tak perlu pun. Dan benda tersebut kadang-kadang nak dibaca tu kenakan buku. Sebab apa? Panjang dan juga susah untuk dihafal. Dia solat 2 rakaat, dia istighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian apa yang Nabi SAW katakan, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Solat taubat ini mudah saja. Kita pergi berwuduk malam nanti, sama ada kalaulah satu orang itu kuat untuk bangkit qiyam, kita sebut sebagai tahajud, dia boleh buat. Ataupun dia rasa tak mampu untuk bangkit tengah-tengah malam gitu, dia solat 2 rakaat sebelum tidur, berwuduk, kemudian solat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian istighfar, Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lebih lagi sikit, tambahlah 3 rakaat, cukup witir. Ataupun katalah tak larat, penat, tambahlah 1 rakaat, witir. Jadi itu perkara yang boleh dilakukan bila kita ingin memulakan kehidupan baru, meninggalkan dosa-dosa lampau. Baik, pada muka surat 105, Ibnu Qayyim, saya baca pada perenggan yang kedua ataupun pada perenggan pertama tu, An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, taubat wajib dilakukan dari segala jenis maksiat dan wajib dilakukan secara segera dan tidak harus dilewatkan tanpa mengira sama ada maksiat yang dilakukan itu maksiat kecil ataupun besar. Semua benda lah kita kena taubat. Kadang-kadang ada yang bekerja culas. Ada tak yang bekerja culas? Dia tam in ataupun punch card, kemudian dia tak singgah office, terus keluar. Masuknya pukul 9. Apakah itu maksiat? Itu maksiat. Tak jujur. Menipu timbangan. Bukankah di antara perkara yang Nabi SAW tekankan, yang Nabi ditanya apakah dosa besar, Nabi pada ketika itu tengah bertenggek gitulah, bertenggek ataupun berbaring. Di penghujung hadis itu Nabi sebut apa? Syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Apa maksud syahadatuz zur? Penyaksian palsu. Orang mungkin ingat penyaksian palsu tu orang pergi mahkamah, kemudian dia tipu kesaksian dia. Tak semesti seperti itu. Dan kita faham pada hari ini kenapa tu Nabi SAW sebut sampai Nabi bangkit. Syahadatuz zur, syahadatuz zur. Apa di antara perkara yang banyak orang pakai syahadatuz zur pada hari ini?
Kan banyak online kan. Kita kalau nak beli barang, kita baca apa? Kita akan baca review. Kadang-kadang dekat YouTube tu, sebelum kita tengok benda kita nak tengok, apalah benda yang kita nak tengok, ada keluar iklan. Saya makan ini, akhirnya sembuh. Apa tu? Kencing manis. Sembuh kencing manis. Saya makan ini, akhirnya saya punya barah sembuh. Ada tak? Ada. Apakah itu termasuk syahadat zur? Itu termasuk syahadat zur. Apa? Testimoni palsu. Dan kita tahu bahawa benda tersebut ada kecelakaan kalau benda tu dipalsukan. Macam ubat tadi tu kan. Kan di antara ubat yang, saya bukan doktor, tapi kita tahulah benda tersebut tak boleh diiklankan. Dan kalau nak diiklankan kena ada iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Benda tu penting. Orang katalah mak kita ataupun saudara kita pergi makan benda tersebut, akhirnya mudarat, rosak buah pinggang. Akhirnya kita faham kenapa Nabi SAW daripada baginda sebut syirik, berzina dengan ni. Kemudian Nabi bangkit, syahadat zur. Kalau kita sebutkan apa, penyaksian palsu mungkin tak ni. Kalau kita sebut apa, testimoni palsu. Mungkin kita faham. Benda tersebut memang sangat berluasa pada ketika ini. Kan skema, tempek muka ustaz. Apakah itu syahadat zur? Itu syahadat zur. Bukanlah ustaz tu yang bersalah, tapi orang pergi tempek tu sebab nak kata apa, kami punya ni kredibel, boleh diterima. Itu termasuk maksiat. Benda ini semua muslimat, kita kena taubat, kita kena bertaubat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pula menyatakan, bersegera melakukan taubat daripada berbagai-bagai dosa adalah fardu dan tidak harus ditangguhkan. Bila kita sebut fardu, maka benda tersebut tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Bila kita sebut fardu, benda tersebut tidak boleh diwakili oleh orang lain. Kita ada ibadah yang kita boleh wakil ke orang. Di antaranya apa? Haji. Dan kalaulah orang tu meninggal dunia, katalah kita pun masukkan sekali apa, puasa, nazar, dan warisnya berbesar hati untuk menggantikan terhadap yang meninggal dunia tu di kalangan keluarga dia. Tapi taubat tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Taubat adalah fardu. Kita semua kena taubat. Ini langkah yang kita sebutkan tadi. Solat 2 rakaat. Kadang-kadang kita ni ada kemaksiatan ataupun ada kesalahan yang kita sedar. Itu lebih mudah. Tapi kadang-kadang ada kesalahan yang kita buat secara tak sedar. Dan akhirnya kita belajar, kata, oh ini benda ni salah. Ataupun kita buat kesalahan dengan mak bapak kita kan. Bagi kita benda tu mungkin kita kurang matang, kita kata okey. Tapi mak bapak kita berkecil hati. Kita pergi minta maaf, kemudian kita taubat kepada Allah Ta'ala. Semualah benda kita kena taubat. Oleh sebab itu, apabila seseorang bertaubat daripada suatu dosa, masih ada lagi dosa lain yang wajib dilakukan. Taubat itu bertaubat kerana lewat dan menangguhkan taubat. Amat jarang perkara ini terlintas dalam hati orang yang bertaubat. Tidak ada orang yang selamat daripada dosa seumpama ini, melainkan orang yang bertaubat secara umum, sama ada dari dosa yang diketahui atau yang tidak diketahui. Baik, di antara penghalang seseorang itu melakukan taubat adalah dia menganggap benda tersebut tak apa. Baik, tak apa tu, Nabi SAW pada muka surat 105 tu, mari kita tengok teguran baginda. Iyyakum wa muhqaratiz dzunub ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta andaju khubzatahum wa inna muhaqqaratiz dzunubi mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikhu. Baik, Nabi SAW pesan dekat sahabat, iyyakum wa, kalau dalam bahasa Arab ni, kalau ada perkataan iyyakum kemudian bercantum dengan wa, maksudnya itu adalah larangan. Kita sebutkan jangan sekali-kali lah kalau kita terjemahkan. Jangan sesekali kamu muhaqqaratiz dzunub, memperkecilkan az-dzunub. Muhaqqaratiz dzunub ini
Maksudnya janganlah kamu sesekali jauhkan diri kamu daripada melakukan muhaqqaratiz dzunub. Dosa-dosa yang hakir ini maksudnya dosa-dosa yang apa dah? Dosa-dosa kecil. Para ulama ketika bahas perkataan muhaqqaratiz dzunub ini pesan Nabi dekat sahabat. Ada faedah daripada perkataan ini muhaqqaratiz dzunub. Satu, dosa-dosa kecil, sebab apa Nabi kata jangan kamu melakukan dosa-dosa kecil ataupun memperlekehkan dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa kecil inilah yang membawa kepada dosa besar. Satu. Yang kedua, pesan Nabi dekat sahabat ini, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, sebab tidak terkenal sahabat melakukan dosa besar. Kan kita baca tu Al-Qamah. Apa kisah yang masyhur tentang Al-Qamah ni? Dia derhaka kepada ibu dia. Benda tersebut tak sabit. Jadi para ulama bahas ketika menyebutkan wa muhaqqaratiz dzunub, Nabi pesan dekat sahabat memang sebab sahabat itu tak terkenal mereka itu melakukan dosa besar. Syirik, zina ada macam kes Ma'iz, tapi tak terkenal mereka itu. Mungkin ada satu dua kes. Jadi Nabi pesan jangan sesekali muhaqqaratiz dzunub melakukan dosa-dosa kecil ataupun memperlekehkan dosa. Kaumin, Nabi SAW nak bagi tambahan. Kenapa tu? Nabi berikan, kita sebutkan apa? Nabi berikan contoh. Nak bagi mudah faham. Kenapa jangan buat dosa-dosa kecil ini? Ataupun memperlekehkan dosa. Nabi kata, kalau buat dosa kecil ini, umpama suatu kaum, nazalu fi batni wadin. Mereka ini turun dekat satu batni, perut wadin, perut apa kita sebut? Wadin ini, apa bahasa dia? Lembah, betul, lembah. Wadi. Faja'a dha bi'udin. Maka kaum itu seorang datang dengan satu ud ranting ataupun kayu sebatang. Waja'a dha bi'udin. Sebatang. Bila sebatang, maka penuhlah lembah tersebut dengan batangan kayu. Macam longkang. Alah, sampah sikit ni kalau bawa kereta. Alah, satu ni bukan apa pun. Orang isap rokok. Pernah tak orang tengok orang isap rokok baca bismillah? Saya tak pernah tengok orang baca isap rokok baca bismillah ataupun isap vape. Bismillah dia kata. Putus keberkatan. Biasanya orang isap rokok ni saya perhatilah. Biasa dengan tangan kiri dan tak sebut bismillah. Kan puntung rokok tu kan. Pergi dekat restoran. Ini satu benda yang sangat malang pada hari ini. Undang-undang tu sangat bagus. Larangan merokok di tempat makan. Kadang ada juga merokok tu dia mengelak, dia makan dekat tepi-tepi. Kadang ada restoran yang suka buka dekat tepi jalan. Jalan tu bukan hak dia sebenarnya. Jalan tu adalah hak kereta, dia pergi buka. Apakah benda tersebut dosa? Ya. Bahkan ada yang accident pun kat situ kan. Dia bukan tempat dia pergi buka. Jadi orang isap rokok dekat tepi-tepi tu nak mengelak, buang satu. Dia kata, tak apa ni, tak nampak pun. Lama-lama apa jadi dekat tempat tu? Penuh dengan rokok, puntung rokok. Bahkan puntung rokok ni merupakan benda yang paling banyak dekat muka bumi ni dibuang. Kalau kita buang dekat longkang, alah satu saja sampah, straw. Tapi kalau dah sampai 100 straw, apa jadi dekat longkang tersebut? Sumbat. Inilah yang Nabi SAW cuba sampaikan kepada sahabat. Nabi kata apa? Hatta andaju khubzatahum, sampaikan mereka boleh masak dengan kayu api tu yang sebatang tu, boleh masak roti, boleh masak masakan. Wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikhu. Dan Nabi SAW kata apa? Dosa-dosa kecil ini, ketika mana yu'khadh biha sahibuhu, pelakunya pergi ambil satu, tuhlikhu, maka dia mula ambil jalan kebinasaan. Muslimat rahmati Allah sekalian. Hadis ini ada pengajarannya. Pengajaran yang pertama, dosa kecil merupakan penyebab kepada dosa besar. Dia samalah macam yang kita sebutkan. Pernah tak kita tengok orang tak pernah solat tiba-tiba bangkit qiyamul lail?
Orang tak pernah puasa Ramadan, tiba-tiba dia pergi puasa Isnin Khamis setiap bulan. Dia kena lepas benda fardu terlebih dahulu, kemudian baru dia buat benda sunat. Dan secara lazimnya pun orang tak akan boleh buat benda sunat melainkan benda fardu dia pun telah buat ataupun excellent. Jadi orang ni tak akan pergi berzina terus macam itu. Dia mesti akan ada step. Mesej, kemudian senyum, hai awak, macam-macam lah kan. Kita buat program sekali, kita makan sekali, lama-lama berzina gitu. Jadi ini Nabi kata jangan ambil muhakkaratuz dzunub, dosa kecil ini. Kemudian hadis ini Nabi berikan kita irsyad, petunjuk. Petunjuknya apa? Mimbab sad adz-dzara'i. Sad adz-dzara'i ini maksud menghalang daripada melakukan perkara besar. Sad adz-dzara'i ini adalah, kalau dalam bahasa usul fiqhnya, adalah pengharaman perkara-perkara yang asalnya mubah, yang boleh dilakukan, tetapi secara pasti kita tahu bahawa benda tersebut boleh mendatangkan kemaksiatan, boleh mendatangkan dosa. Jadi hadis ini berikan kita petunjuk. Saya pernah cerita dulu, pernah dipanggil ke penjara. Bukan saya masuk penjara, pernah pergi ke penjara. Penjara apa yang hisap dadah ni? Apa nama? Pusat Serenti dekat Rawang ke mana tu, ada satu. Jadi panggil tu, masuk tu kena cek semua. Dengan blazer kena buka, cek. Jadi lepas habis slot tu, makanlah dengan apa? Dengan bahagian apa, dia ada bahagian agama kan, untuk tarbiyah. Tengok pakcik-pakcik tu semua kepala botak. Bukan pakcik lah, muda kot. Ada yang pangkat pakcik, ada yang muda, kepala botak semua. Kemudian suruh kawat. Kita pun tanya beberapa soalan, kenapa kena kawat? Dia kata, Ustaz, kena kawat ni sebab disiplin. Walaupun kawat itu tak betul, dia kata kita suruh dia kawat untuk disiplin. Kemudian dia kata kat saya, Ustaz tahu tak, benda ni semua ni, penagih dadah ni semua, dia kata, bermula dengan satu benda. Dia kata tak ada yang masuk ke sini melainkan mula dengan benda tersebut. Apa dia? Dia kata mula dengan rokok. Itu kalau dia cakap betul lah. Tapi kita yakin. Sebab tak ada orang pergi, dia akan mula dengan sikit-sikit dahulu. Jadi itu sebab Nabi kata apa? Min babis sadz dzara'i. Jadi kalau kita nampak anak kita tu ataupun ada saudara mara kita mula melakukan perkara yang kecil-kecil, jangan kita kata alah kecil lagi. Alah benda tu tak apa. Benda tu kan boleh membawa bahagia. Katanya. Jangan seperti itu, kita kata benda tu tak boleh. Ini iyyakum wa muhakkaratiz dzunub. Ini boleh letak slogan ni dekat pintu. Dekat baju pun boleh. Kokoklah ada nak buat situ iyyakum wa muhakkaratiz dzunub kan. Hadis riwayat Ahmad. Baik, pada muka surat 106. Sebenarnya buku ni ada beberapa pengulangan. Kalau kita baca, InsyaAllah muslim-muslimat baca dan ambil istifadah. Dan sebenarnya poin-poin itu berulang. Apa yang telah disebutkan sebenarnya, apa yang kita sebutkan ini telah pun ada pada bab yang ke depan, yang dah berlalu. Tapi tak apa, ini sebagai satu muhasabah. Pada muka surat 106 itu pun berulang kembali ayatnya digunakan. Baik, kita terus saja ke 107. Buku ni bagus. Buku ni bagus untuk simpanan muslim-muslimat dibaca. Kan kita dekat sekolah tu ada usrah kan, usrah. Ada halaqah dekat universiti. Jadi pada pilih buku yang pelik-pelik, pilih buku yang falsafahnya tu apa, ni boleh kira promosi ke ni? Promosi jugalah. Benda bagus kita promote dah. Bacalah buku ni kan. Ada situ step 1, step 2. Sebab biasa halaqah ataupun usrah ni orang tak bincang benda-benda berat. Biasa dia bincang benda-benda penyucian jiwa, benda-benda yang tafsir, sirah, untuk ambil iktibaran juga pengajaran. Buku ni antara yang bagus untuk kita ambil pengajaran. Baik, pada muka surat 107 ini satu benda yang sangat menarik. Sifat buruk yang mendatangkan dosa itu ada dalam 4 kategori. Ini daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Okey. Sifat-sifat ini kita kena jauhkan. Sifat yang pertama adalah sifat ketuhanan.
kita jangan sesekali ambil sifat ketuhanan. Yang kedua, kita pula jangan kita kata, oh ini sifat Tuhan. Ada sifat Tuhan yang tidak boleh kita ambil. Dia hanya selayan untuk Allah Ta'ala. Ini pula yang kedua, sifat kesyaitanan. Yang ketiga, sifat kebinatangan. Dan yang keempat, sifat kebuasan. Masya Allah. Buas. Tak terkawal. Baik, kita pergi kepada sifat yang pertama. Sifat ketuhanan yang kita ditegah untuk bersifat dengannya. Satu, takbur. Bangga diri. Sukakan pujian dan sanjungan. Kemegahan. Mencari ketinggian dan lain-lain. Dosa-dosa ini boleh membinasakan diri seseorang. Namun malangnya yang terlibat tidak mengindahkannya dan tidak menganggapnya sebagai dosa. Kan kita ada satu sikap kita sebut sebagai narsisistik. Kan? Dia suka dipuji, dialah jadi tumpuan. Masa saya mengaji psikologi dululah, teringat ada satu bab. Remaja biasanya sifat seperti ini. Saya tak ingat apa dia punya terminologi itu, lama tinggal. Ada. Dia suka menjadi tumpuan. Itu sebab kadang sebelum ada sebagian remaja tu sebelum pergi kelas, apa dia pergi? Dia akan pergi ke toilet dulu kan. Set rambut dulu, set rambut dengan apa? Pomade dia. Kalau yang muslimatnya apa? Kalau pergi kereta saja, ada kereta saja, kereta tu apa ada tinted pula, tinted mirror. Dia akan tengok dulu gitu kan. Tengok dulu sebelum masuk kelas, tengok betulkan tudung. Ya. Kita ada sedikit sebanyak sifat seperti itu. Tapi secara berlebihannya. Enggak kitalah itu maksudnya akulah yang semuanya, akulah yang seperti itu. Benda tersebut hanyalah milik Allah Ta'ala semata-mata. Yang saya sebut remaja tadi, biasanya sebab remaja ni dia punya hormon tengah naik. Jadi biasa dia suka untuk dijadikan tumpuan. Itu. Jadi mulalah berdandan. Yang masa sekolah rendah, tudung sengit pun tak apa kan. Kadang-kadang tudung kawan dia tarik, adik dia tarik, terkeluar gitu. Terkeluar sampai ke tengkuk gitu tudung. Tak kisah bila remaja dah mula berdandan macam-macam. Biasalah tu. Baik. Jangan bersifat dengan sifat ketuhanan sudah. B. Sifat kesyaitanan. Masya Allah. Apa sifat syaitan? Hasad, zalim, menipu, memperdaya, menyuruh melakukan kerosakan dan lain-lain. C. Sifat kebinatangan yang jahat. Binatang ni, apa binatang penuh dengan kebinatangan? Binatang sebabkan dia itu tidak dibekalkan dengan akal yang sehat, maka nafsunya itu tidak terkawal. Itulah binatang. Pernah tengok tak binatang menikah? Tak pernah kan? Saya nikahkan kucing saya dengan ni, tak pernah. Dia main belasah saja. Yang lebih teruk di antara binatang-binatang tersebut adalah khinzir. Kan? Sifat ni tu. Tak ada cemburu. Dia sodok saja semua. Buaya boleh masuk dalam kategori ni. Sifat apa buaya ni? Ada seorang sebut buaya Melayu buaya ni maksudnya apa ya? Playboy apa? Playboy. Itu binatang lah tu, sifat kebuayaan. Yang di sifat kebuasan, marah, dengki, suka menyerang manusia dan dengan cara membunuh, memukul, merampas harta dan lain-lain. Sikit-sikit marah, tumbuk. Sikit-sikit marah, keluar kayu baseball, pukul orang. Maka keempat-empat sifat ini, ketuhanan, syaitan, binatang dan juga buas, kita kena bertaubat daripada semua sekali. Baik, pada muka surat yang ke-108. Saya akan bacakan dengan laju poin-poinnya saja sebab dia berulang. Taubat mempunyai kesan yang besar dalam pembersihan hati. Firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kotoran.
dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Perkataan rana itu. Penawar taubat, bukan penawar taubat kot, penawar maksiat kot ni. Begitu banyak sekali. Namun kita berpada dengan hanya menyebut 4 sahaja. Yang pertama, baca Al-Quran. Kita baca Quran, baca hadis. Baca ini dengan faham. Baca ini dengan faham. B, membaca kisah para Nabi dan salafus salih. Nabi dan juga salafus salih. Itu sebab ada sebagian ahlul ilm, para ulama menyebutkan siyarul rajuli ahabbu ilayya min masailil ahkam. Dia kata membaca sirah-sirah tokoh-tokoh adalah lebih aku cintai daripada membahaskan perkara-perkara hukum hakam. Sebab apa? Sebab tidak ada khilaf. Orang berbalah, jarang ada orang berbalah bila baca kisah Nabi Adam. Jarang orang berbalah bila baca kisah Yusuf AS. Tak ada benda nak dibalahkan. Tapi kalau bicara tentang hukum hakam, biasanya di situ kadang-kadang terdapat perselisihan yang membawa kepada perbalahan. Jadi membaca kisah para Nabi, salafus soleh merupakan di antara perkara yang menyebabkan hati kita lunak. Dia macam mana nak baca kisah salafus soleh kalau bukunya tak ada kan? Jadi belilah buku yang berkaitan dengan salafus soleh. Kita ada buku Syama'il, kita ada buku Rahiqul Makhtum, nanti bagilah kat kedai buku tu tengok. Iklan. Benda baik. Tak mestilah tu, mana-mana buku lah. Baik, si menegaskan kepada mereka kebarangkalian disegerakan azab adalah perkara yang bukan mustahil. Jadi kita bagi tahu kalau buat benda ni azabnya ada. Ada yang segera, ada yang ditangguhkan. Baik, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Di antara azab orang yang melakukan maksiat adalah rezekinya terhalang. Rezekinya terhalang. Ulama di antaranya adalah Syekh Albani, ketika membahaskan hadis ini dia kata potongan hadis ini tak sahih. Potongan hadis ini tak sahih. Ala kulli hal kita bahas jugalah. Hadis ini pada muka surat 109 dia sebenarnya keratan. Hadis yang panjangnya adalah la yazidu fil umri illa albir. Umur tidak bertambah melainkan dengan kebaikan. Ini hadis ni tak adalah kat sini, saya baca yang penuhnya. Perangkap pertama hadis itu adalah Nabi kata umur tidak bertambah melainkan dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau nak panjang umur, buat benda bagus. Di antaranya yang kita bacakan dalam Adabul Mufrad, nak tambah umur, jalin silaturahim, albir. Yang kedua, dalam merangkap hadis ini, wala yazidu wala yarud al-qadaru illa ad-du'a. Qadar Allah Ta'ala, qadar Allah Ta'ala tidak akan tertolak melainkan dengan doa. Ini perbahasan telah pun kita bahaskan pada daurah yang lepas. Dan di penghujung hadis itu barulah Nabi SAW sebut ini. Baik, Nabi kata apa? Wa innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki la yuhramu rizqah, dihalang daripada mendapatkan rezeki, ditahan, bidzanbi, disebabkan maksiat, dosa, yusibuhu, yang tertimpa akannya. Hadis ini muslim-muslimat ada beberapa pengajaran. Pengajaran yang jelas adalah kalaulah kita nak rezeki kita itu dipermudahkan. Rezeki ini bukan semata-mata wang ringgit, tapi ada berupa anak, kadang-kadang ada berupa dia tak berapa ada harta, tapi semua benda yang dia buat lancar. Dia tak berapa ada harta, tapi dia belajar pandai. Dia nak pergi satu tempat, dipermudahkan. Itu juga merupakan rezeki. Dapat keluarga bahagia walaupun tak kaya, rezeki. Jadi, di antara yang menyebabkan, kalau kita nak mengangkat benda ini, penghalang rezeki kita itu, kita hendaklah bertaubat. Dan kisah yang masyhur, yang biasa kita dengar,
Hasanul Basri, ada orang datang mengadu kat dia, tanaman tak jadi, anak tak ada. Pasal Hasanul Basri apa dia? Istighfar. Jodoh pun termasuklah. Jodoh pergi Minang ditolak, pergi Minang ditolak. Cuba istighfar, taubat. Dia mungkin orang tak suka dia ni sebab dia ni perokok, dia ni suka kata-kata lucah. Cuba taubat. InsyaAllah orang akan datang meminang. Baik. Kemudian, rezeki juga boleh termasuk di dunia dan juga akhirat. Rezeki juga boleh termasuk dunia dan juga akhirat. Baik. Hadis yang berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adhnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu, fa in zada zadat fadhalika ar-ranu alladhi dzakarahu Allah fi kitabih, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, akan wujud titik hitam dalam hatinya. Jika dia bertaubat, membuang dan memohon keampunan, akan bercahayalah semula hatinya. Itulah kotoran titik hitam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat kalla bal rana. Rana itu maksudnya titik hitam. Ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati menjadi hitam kerana apa? Kerana apa yang kita kerjakan berupa maksiat. Baik, kemudian macam mana kita nak supaya hati kita ni lunak? Pada muka surat 110 menyebut bentuk hukuman yang dinaikkan oleh syarak terhadap dosa-dosa tertentu seperti minum arak, berzina, membunuh, takabbur, dengki dan mengumpat dan lain-lain. Maksudnya apa yang ni? Bila kita nak lunakkan hati kita, katalah kita ini orang yang tak jaga mulut, maka kita baca hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan mencela perbuatan tersebut. Azab apa yang kita akan dapat kalau kita buat maksiat seperti itu. Baik, seorang lelaki pernah meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pesanan kepada beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Jangan marah. Seorang lelaki lain pula berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Berilah pesan kepada saya." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bil ya'si mimma fi aidin nas." Hendaklah anda berputus asa daripada apa yang ada pada tangan orang lain. Maksudnya apa? Jangan meminta-minta. Jangan iri. Tengok ada orang tu dia pun nak juga. Baik. Jawapan di atas menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dapat merasakan masalah orang pertama adalah kerana sifat marah, manakala orang kedua adalah kerana sifat tamak. Semua yang dinyatakan di atas adalah rawatan kepada penyakit lalai atau cuai. Bagi merawat nafsu syahwat pula, ia telah pun dijelaskan dalam bab mendidik jiwa sebelum ini. Ia memerlukan kesabaran kerana penyakit seorang pesakit kemungkinan berpanjangan kerana dia telah mengambil sesuatu yang memudaratkannya. Ini berlaku disebabkan runtunan syahwatnya yang begitu kuat atau lalai dan lupa terhadap akibatnya. Oleh sebab itu dia perlu bersabar. Baik, jadi ini merupakan rumusan bagi penawar yang pertama. Apa dia? Melakukan taubat. Baik, kemudian berikutnya pada muka surat 112. Tajuknya adalah kalau kita nak bersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit hati ada banyak kan? Di antaranya apa dia? Riak. Di antaranya apa dia? Ujub. Maka lawan untuk benda-benda itu semua adalah seseorang mengikhlaskan diri dalam beramal. Dia kena buat benda tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini juga perbahasannya telah lalu. Jadi saya takkan huraikan di sini. Cuma pada muka surat 114 itu ada perkara yang menarik. Bila kita kata ikhlas, bila kita buat kerana Allah Taala, tak semua benda itu akan pure kerana Allah Taala.
dia akan ada masuk beberapa kategori. Baik, kategori yang pertama adalah amalan maksiat. Amalan maksiat yang dilakukan oleh seseorang tidak akan berubah menjadi amalan yang baik dengan sebab niat yang ikhlas. Saya ni ikhlas ni. Saya ikhlas mencuri. Tak ada. Macam apa Robin Hood. Benda tersebut tidak termasuk dalam ikhlas. Bercampur. Maksiat. Kemudian dia nak menghalalkan kemaksiatan, dia kata apa? Dia tempek nama ikhlas. Dia jual barang. Tipu. Scammer lah kan. Jual barang tipu. Kemudian orang kata, ya akhi, kata benda ni tipu. Awak jual barang tipu. Dia kata apa? Dia kata ini merupakan sunnah Rasul. Sebab bukankah Nabi SAW dulu berniaga dekat Makkiyah, period Makkiyah, masa baginda sebelum berhijrah, sebelum diutus menjadi Rasul. Benda tersebut tak boleh mempergunakan agama dengan alasan menghalalkan perkara yang dia lakukan berupa maksiat. Jadi benda ini tak boleh. Dia kata, saya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tapi benda yang dia buat itu salah. Berkhalwat contohnya. Berkhalwat kenapa ni? Saya ikhlas nak ngajar awak Quran. Boleh tak benda tersebut haram? Tak boleh. Bukankah banyak sekarang ini pendakwah? Dia bukanlah kadang-kadang ustaz, tapi orang tempek nama ustaz kat situ kan. Kita sebutlah dia pendakwah. Secara umum. Dia tahu ayat Quran, kemudian dia ajak orang kepada kebaikan. Dia antara benda yang kena dekat dalam negara kita ini. Tak pergi ke negara lain, dalam negara kita. Kadang-kadang ada orang penceramah tu, dia kata, bukan masjid ni, masjid lain. Bukan negara ni, negara lain. Negara Uganda. Tak, ini negara kita. Di antara perkara yang banyak terjadi pada hari ini adalah apa? Pendakwah terkena musibat. Musibat apa? Ikhtilat, dan akhirnya membawa kepada zina. Zina yang zina dengan perempuan ataupun zina yang dengan kaum sejenis. Liwat. Wali'azubillah. Jadi benda tersebut tak boleh. Tengok benda tu. Ini betul tak ni ikhlas kerana Allah Ta'ala? Tengok jalannya. Berdua-duaan. Saya datanglah ke rumah, saya nak ajar awak Quran, Muqaddam. Siapa lagi ada Ustaz? Kita dua je lah. Kita buat grup WhatsApp. Siapa dalam tu? Kita dua je. Tak, benda tersebut tak boleh. Saya ikhlas ni kerana Allah, biar pun ikhlas. Itu merupakan ikhlas seorang munafik. Baik, yang kedua, sikit lagi. Amalan ketaatan dilakukan oleh seorang belum tentu diterima oleh Allah. Okay? Belum tentu diterima oleh Allah. Dia kata ikhlas. Tapi ikhlas itu kadang-kadang bercampur dengan benda-benda lain. Contoh yang klasik. Saya nak pergi Mekah buat umrah, tapi dalam masa yang sama saya nak pergi sana nak bisnes. Bukankah bercampur? Baik, jadi itu. Amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang belum tentu diterima oleh Allah. Ini kerana kesahihan sesuatu amalan ketaatan dan berganda pahala amalan ketaatan tersebut bergantung kepada niat yang dilakukan. Tengok semula. Jadi bukan kita kata ikhlas, okey, saya ikhlas, saya taubat ikhlas. Tengok betul ke ikhlas kerana Allah Ta'ala. Amalan tersebut betul ke ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maka dia akan mendapat peratus ikhlas dia. Kalau dia kata ikhlas saya 80% al-baik, 80% lah. 20% lah ikhlas itu. Baik, amalan yang harus. Baik, amalan yang harus ini satu benda, maksudnya semua amalan yang harus dilakukan pada asalnya harus. Contoh apa? Pakai minyak wangi. Tapi dia sertakan dengan niat supaya bila pergi ke masjid orang tidak terganggu dengan bau badan. Aku pakai minyak wangi untuk ikut sunnah Nabi SAW. Dia sertakan dengan niat. Maka benda tersebut boleh pahala. Dan yang berikutnya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu akan menyebabkan seseorang itu sedar mana satu dosa, mana satu pahala. Dan kesedaran itu hanya berterusan hanya dengan melalui jalan menuntut ilmu. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang benda tu kita tak buat dulu. Kita buat sekarang, kita pergi menuntut ilmu. Kita diberikan teguran, akhirnya kita kembali taubat kepada Allah Ta'ala. Dan
pada muka surat 123, memantapkan iman dan tauhid. Okey, itu akan menyebabkan seseorang lunak hatinya dan juga penyakit-penyakit hati yang ada dalam jiwa itu akan keluar. Wallahu alam. Jadi insya-Allah pada sesi yang akan datang, boleh ke saya baca tajuk aja? Sebab benda tu dah dihurai pada yang lepas. Ada antara benda yang menarik, kita akan mula pada sesi yang akan datang adalah meninggalkan perkara syubhah. Ini satu benda yang menarik untuk dikupas dan juga dibahas. Biasa orang sebut kita ini difitnah dekat dunia ni ada dua, syahwat dan juga syubhat. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang kita akan bahaskan meninggalkan perkara syubhat. Ini adalah satu benda yang grey area tu kan, yang kelabu. Dia tak hitam, dia tak putih, dia kelabu-kelabu. Biasanya orang sangat susah untuk tinggalkan. InsyaAllah pada sesi yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.